So pada hari ni kita akan belajar financial statement ni, preparation of financial statement, format semua lah. Simple saja. So awak kena ada test pad. Yang test pad lah yang size A4 ni, yang panjang ni. Awak 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 tahu tu test pad macam mana kan? Okay. Pensel tak pen, tak perlu pen. So sekarang ni awak dah boleh paksakan diri guna pensel sebab final nanti memang tak tempat awak nak punya liquid paper dan sebagainya. Pensel-pensel yang terang lah. Okay. So kalau hari ni, kalau contohnya agaknya tak sempat, saya terus recording lah. Awak ketik nama lah. Nanti malam ni ke, buat ada kesan lah. Habis ada macam jadi yang assignment tu, rasanya tak ada masalah sangat. So saya tak ada masalah sangat. Dan dia boleh delay. So awak boleh buat lagi lah. Kita ada masa orang kata uh, 2 minggu lagi ataupun 3 minggu lagi, 3 minggu lagi solid lah sebelum awak study week. Jadi kita fokus lah boleh kita bersama, dan selepas ini mungkin kita banyak ada uh, e-learning, maksudnya soalan, saya bagi soalan, awak tu jawab, dalam masa yang ditetapkan. Okay? So minta kerjasama sebab yang ini memang agak kena tough sikit lah. Bagaimana KLCT tu boleh menang kan, boleh menang dengan UPT. So saya rasa semua tak boleh nafikan ya, dia punya kesungguhan 4 player kan. Jurati, dalam macam Jurati ni saya lah dalam hal ni, player lah awak lah yang akan buat jawapan macam final nanti. So untuk 3 minggu terakhir ni ataupun mungkin untuk sebulan ni, saya akan latih awak supaya to be lah. To be maksudnya memang dahsyat lah orang kata. Jangan awak kata tak sempat lah, cikgu tak sempat kan, kita buatkan jawapan ya. Saya tak nak begitu lah, lain tak cukup lah apa itu kan. Kita ada banyak siri lagi soalan-soalan lain, nanti lama-lama awak dah biasa kan. Biasa nanti banyak lagi lah, mungkin pada yang pertama minggu depan, dan tu tak sempat ke tak apa lah, kita dulu kita empat itu kan. Itu terlatih je, saya tak marking pun yang tu saya tak marking je untuk latihan di awal. Latih awak tu tak latih, yang saya marking lah test test awak yang mungkin petang ni kan, test untuk chapter bank recon dengan apa nama micro apa tu, gitu dua soalan. Ah, jadi saya akan gunakan yang ni lah ya, Microsoft Whiteboard. Jadi awak ingatkan saya yang saya akan berilah yang jonting-jonting ni kan. Okay. Sama je muka awak tu, awak terima tu. Dan latihan, dan sebenarnya yang awal-awal tu tak perlu latihan ni. Saya tu buatkan lah. Okay.
Okay, tak apa kalau awak ni. So, awak buat full screen. Full screen sebab dia akan besar-besarkan. Okay, warna hitam. Okay, saya akan besarkan. Benda ni sama dalam buku awak. Okay, kita ready dan sebenarnya latihan tu awak yang buat, tetapi hari ini untuk menyelamatkan masa, awak buat, saya pun buat. Dan bila saya siap, terus kata ni. So, financial statement ataupun pidato keuangan. Jadi awak dah sediakan, awak dah buat yang ni lah. Kita ada journal kan, kita ada business document, transaction ni. Transaction kan, terus niaga, beli, jual, macam ni, macam business document lah kan, yang awak buat invoice semua tu. Lepas tu kita ada apa, journal, ingat tak journal debit credit. Yang kedua lah, yang ketiga lah apa, ledger. Dan seterusnya ada trial balance. Kita pegang. Lepas tu kita sediakan yang keempat nanti, ialah apa, financial statement. Yang ini saya buat pada minggu-minggu terakhir, sebab yang ini memang pure lah. Yang memang agak susah, saya tak nafikan dia susah. Okay. Tapi kelebihan awak online ni, format semua dah ada. Dah ada kat sebelah mata awak. Tapi bukannya saya agak terkilan dan tersilap anggapan, di mana walaupun ada buku, pelajar masih tak sempat nak buat. Okay. Sebab itu kalau boleh, awak format yang saya berikan dalam WhatsApp tu, awak dah siap-siapkan dahulu lah. Jadi awak tu masukkan fikir-fikir sahaja. Okay. So yang ini dah saya dah ajar lah. So awak baca sendiri, tujuannya awak nak kira untung. Okay. Awak nak kira apa? Nak kira untung rugi lah. Okay. Dan macam awak yang biasa awak buat sebagai balance, awak hanya apa, tahu dia punya senang account tapi tak tahu untung berapa. Berapa jumlah aset tak tahu. Jadi ini ringkasan penjata keuangan yang kita boleh bahagikan. Awak tulis sikit boleh tak? Financial statement. Awak boleh tulis tak? Financial statement. Boleh kita bahagikan kepada dua, iaitu yang besar lah. Okay. Profit and loss. Boleh tulis. Ataupun yang ini dinamakan income statement. Sebab tu saya suruh tulis. Sebab dia kadang gunakan yang berbeza. Yang kedua adalah balance sheet. Ataupun boleh kita gunakan sebagai, awak jangan expect lah saya tulis betul-betul di sini. Kan, buat tulis pun dekat ni financial position. Okay.
balance sheet. Teruk tulisan saya. Dia betul-betul minta maaf. Sebab saya jarang guna pen kan. Awak kena telinga awak kena dengar. Apa yang saya cakap kan, awak saya tulis. Dengar. Apa yang saya cakap tu awak kena dengar. Jadi kan saya sebut balance sheet. Gitu kan. Ini financial position. Financial position F. Financial of F. FOPS. Kadang-kadang disebut sebagai FOPS. Financial of Position Statement. Itulah. Tak apa, nanti kita akan sampai juga dari sini. So, ini dua ni. Dia ada nanti dia akan ringkaskan. Okay. Awak kena dengar besar ni. Profit and loss, kita nak kira apa? Profit and loss ni kita nak kira gross profit. Okay. Profit and loss kita nak kira gross profit ataupun net profit. Tulisan saya ni teruk sangat. Okay. Nanti kalau saya buat slow-slow, perlahan-lahan, memang cantik tulisan saya. Okay. Tapi saya nak buat laju tu. Jadi itu yang ni. So kita nak kira untung kasar ataupun untung bersih. Jadi yang ini saya akan nanti awak highlightkan. Mungkin saya akan ni lah. Awak buat juga tapi tak ada contoh 4 soalan. Awak buat satu soalan saja kan. Yang itulah. Yang contoh dia balance tu kita buat lain. So dan seterusnya kita ada nak dapatkan gross profit. Ingat nak dapat gross profit ialah apa? Nak dapatkan gross profit. Teruk betul lah tulisan saya. Gross profit sama dengan sales tolakkan dengan cost of sale. Okay. Yang ini dah dalam bentuk orang kata kiri ke kanan lah. Tetapi saya buat yang ni ke atas ke bawah. Untuk awak biasakan dululah sebab kita guna format yang ni lah. Gross profit sama dengan sales minus cost of sale. Okay. Dan kadang-kadang cost of sale ni, kalau kadang-kadang sale ni boleh disebut sebagai kadang-kadang nama lain bagi sale, kadang-kadang disebut sebagai turnover. Turnover. Lepas tu saya minta jasa bayar nanti. Awak tengok kat saya WhatsApp tu, saya dah beri Google Drive kan. Jadi awak boleh tengok lah rakaman tu. Sementara saya buat YouTube lambatnya, minta maaf betul lah saya. Penat lah saya kan. Saya tak nak cerita penat saya. Tapi tu keadaan yang awak kena faham kan. Tapi dia ada pilihan yang awak tengok ya. Tapi yang YouTube tu nanti saya akan update lah. Saya cuba turnover kan. Lepas tu dia katakan revenue kadang-kadang. Dan cost of sale ni namanya COS. COS. Cost of sale maksudnya nanti saya akan buat inilah bahan mentah lah. Kos bahan mentah. Kan? Utamalah bahan utama. Bahan utama lah. Tu kita akan nak dapatkan gross profit. Ingat sales minus cost of sale. Ataupun kenapa dia sebut juga sebagai cost of sale ni disebut juga sebagai apa? Cost of goods sold. Okey. Disebutkan juga sebagai apa? Cost of goods sold. Kadang-kadang disebut sebagai cost of sale. Kadang-kadang disebut cost of goods sold. Ini jelas sama. Sama. Kenapa dia guna term berbeza? Awak tak payah fikirlah. Saya pun baru tahu ni. Cost of goods sold ialah berkaitan kita nak beli. Buat contohnya barangan. Kita nak buat perabot contohnya. So ada good dia kan. Hasilkan barangan kan. Produk kan. Tetapi yang sale ni, saya pun tak tahu betul tidak. Tapi bolehlah kalau nak tahu beza. Sale ni macam contohnya perkhidmatan. Ni services lah, contohnya Air Asia kan.
Dia tak ada keluarkan terbang-terbang, bukan ni penerbangan tiket okay. Itulah cost of sale. Jadi kalau usung hasilkan produk, tetapi awak kalau buat salah satu pun sama je. So kata dasar dia apa? Cost of Jadi nak dapat ni senang lah. Kalau dia hasil lebih besar daripada expenses, awak akan dapat apa? Profit, net profit. Yang ni awak kena highlightkan. Okay. Revenue minus expenses lebih besar dan net profit. Okay. Ini memang susah. Okay. Tapi yang senang ni sebab apa? Sebab buku. Okay. Ada satu yang saya tertinggal ni, Musa 83. Dia punya Musa 83, cuba tengok balance sheet tu, dia ada profit and loss. Akan terdiri pada apa? Profit and loss daripada revenue dengan expenses. Okay. So kalau hasil dengan belanja, hasil lebih besar daripada expenses, tentunya dapat profit. Okay, kalau lebih besar. Okay. Kalau lebih besar, dapat apa? Profit. Kalau kurang, revenue ni, awak punya contohnya, awak jual buku contohnya. Buku tu awak beli pada harga buku tu awak beli RM20, tapi awak jual RM15. Tentunya rugilah. Contohnya sini 15 tolak 20. So rugilah. Negatif di 50. Tapi kalau buku tu awak beli pada harga 20, tetapi awak jual 30. So awak akan dapat net profit berapa? 10. Okay. So net loss kita boleh katakan sebagai negatif lah. So net profit sama dengan ni adalah kita dah dapatkan net profit, tetapi ada kita ada tadi gross profit pun samalah, revenue tolak expenses. Dan kalau dah dapat net profit, nanti saya akan beri contoh net profit ni. Net profit ialah gross profit. Awak dapat net profit ni bermula daripada apa? Net profit ni bermula daripada asalnya daripada apa? Dapat net profit ialah macam mana net profit? Gross profit campur dengan other revenue, other income, tolakkan dengan bagus pun. Nasib baik. Saya sebenarnya dah sampai fed up lah nak ajar. Sebab apa? Tak ada respon. Dah lah saya seorang. Tak awak kena cakap tak apa. Okay. So, saya takut ada pernah pensyarah tu. Alih-alih bukan salah pelajar lah sebab tak jawab. Alih-alih kan, dia cakap seorang sebab line dah putus. Dia tak tahu line dah putus. Saya pernah kena. Saya takut gitulah. Jadi, bukan saya ni. Jadi yang ini, saya buat yang A, awak buat yang B Boleh tak buat A ni, saya buat yang A. So, dah dapatkan gross profit ialah apa? Gross profit ialah sales minus apa? Cost of sale. Jadi awak tolakkan 10, 6, 7, 6. Yang ni lah pasangan dia. Tolakkan dengan 9, 8, 2, 0. Okay. Awak tolak je, awak dapat berapa? Saya pun guna kereta ni. Ini kalau saya ada jawapan. Tolakkan dengan 9820. So dapat 856. Ni yang jawapan ni betul.
Awak cuba buat B pula. Cepat. Sale minus cost of sale. Terbalik biasa saya ke kiri Okey. 14,307 tolak 75,700. So 670. Okey, saya bukan kata nak habiskan semua, tak payahlah sebab makan masa. So yang ini saya dah buat, yang ni awak kena buat di rumah Boleh Okey, saya buat yang dia pada jawapan yang dia awak boleh gunakan untuk menjawab soalan aktiviti 4.2 ni. Okey. Jadi awak akan sini yang awak dapat sini 8 apa ni? 856 tadi. So 856 formula dia lah apa? Net profit sama dengan apa? Gross profit. Tambah other revenue. Tolak other expenses. Okey. So 856 tambah kosong, walaupun tak ada tinggal tambah 2622 sebab yang ni membantu awak untuk buat soalan yang berikut ni 856 tolak other expenses ni. Tolak 2622. So awak akan dapat rugi negatif 1766. Awak boleh buat jawapan kurungan pun boleh. Ataupun awak tulis sini rugi 1766. Boleh lah. Dua-dua, tiga-tiga jawapan boleh. Negatif, kurungan dengan tulisan rugi. Cuba awak buat yang B pula. Okey. C, D, E awak buat kat rumah Ya. Ya, pandai. Okey. Dah siap dah? Berapa? Pandai. 82 5 7. Daripada mana awak dapat? 6 7 tambah 4 2 8 kosong tolakkan dengan 2800. Dapat 82. Okey. Alhamdulillah. So this is very simple. Jadi kita akan proceed to next, right? Presentation of profit and loss statement. So yang ini lebih kepada bagaimana awak nak buat persembahan lah, ataupun ada format dia, profit and loss. Yang tu simple dia, tapi yang ni agak susah sikit. Ni yang paling susah orang kata. Tapi kalau awak faham, awak fokus pada saya, apa yang saya ajar, yang ini pun tak ada orang lain ajar lah. Saya buat sendiri formula ni. Kan. Maksudnya formula ni memang dah ada, cuma saya olah
sikit untuk cara saya. Okay. Daripada profit and loss tadi ataupun income statement, boleh ingat dalam soalan dia sebut prepare income statement. Itu maksudnya itu adalah maksud apa? Income statement adalah profit and loss. Okay. Jadi sebelum tu kita ada apa? Sale. Kan kita buat sale tadi revenue kan sale. Tetapi nak dapatkan net sale ialah sales tolakkan dengan sales return. Okay, jadi awak kena sales return ni ataupun sama dengan sales minus apa? Sales return ni ialah return inward return inward. Okay. Kalau ada perkataan ada return inward, awak kena tolak dulu boleh awak kena dapat net sale dulu. Sebab return inward ni datang mana? Awak kena tolakkan return inward. Lepas tu cost of sale yang ni awak hafal. Awak hafal sahaja, okey. Dan dia punya tu ialah okey. Nanti saya akan terangkan dulu. Saya akan terangkan format dia kalau boleh ni satu buku surat boleh tak? Satu buku surat kita tolong. Format dia ni tulis, awak kena tulis. Kalau tidak awak sebab ini dah sebab saya dah 10 tahun tulis Jadi sales cost of sale sama dengan ni cost of sale tulis cost of sale tulis sekarang sama dengan cost of sale saja. Boleh yang tadi sale dah settle tadi. Sale sama formula sale apa? Net sale sama dengan apa tadi? Amia Akmal Haziq. Net sale adalah formula net sale apa? Net sales. Tak ada gawak semua ni. Okey. Tetapi yang cost of sale ada formula dia mungkin awak kena betulkan tu. Saya punya buku tu. Opening inventory. Jangan pening-pening. Pening. Opening inventory ataupun opening stock Awak campur opening inventory. Lepas tu saya beri contoh lah contohnya sini 1000. Okey. Lepas tu kita ada apa? Purchase. Ni awak apa tulis Purchase contohnya ialah 200. Agak sebelah sini lah. Ini kolom pertama. Ni kolom pertama, ni kolom kedua, ni kolom ketiga. Okey. Tak kisah, tak susun pun tak apa sebab kita nak selesaikan kurungan dulu. Purchase and then nanti saya akan bagi contoh dia. Purchase tolakkan dengan purchase return ataupun apa? Return apa? Return outward. Contohnya awak tolakkan dengan RM10. Jadi awak akan dapat berapa sini? Awak akan dapat sini berapa? 200 tolak 10 ialah RM190. Boleh Ini tolak dengan ni. Yang baru sampai ni muka surat 86 Tolakkan. Dan seterusnya awak campurkan dengan carriage inward. Ni awak hafal dulu. Contohnya carriage inward awak kena bayar
RM100. Okey. Lagi satu duty on purchase. Contohnya RM50. Okey. Yang ni awak kena campurkan semua yang berkaitan duty, lepas tu carriage inward, lepas tu insurance contohnya. Okey. Contohnya RM20 gitu ya. Jadi yang ini semua ialah apa? Yang ini berkaitan dengan beli. Nanti saya akan terangkan lah. Nanti saya akan terangkan. Okey. Jadi awak campurkan yang tadi. Awak akan dapat tu awak campurkan. Yang ni awak mungkin agak blur sikit. Nanti saya akan terangkan detail. 150 tambah apa? 100 tambah 50 tambah 50. So awak akan dapat berapa sini? 360. Okey Boleh? Yang ini saya akan katakan dia sebagai, nanti saya akan banyak bagi contoh yang ni. Yang ini saya akan jumlahkan. Ni kita jumlahkan. Bila saya garis, kita jumlahkan. Yang ini sebenarnya awak kena apa? Awak kena campur yang ni awak kena campur. Sebab apa ni? Cost semua. Sebab awak nak kira sekarang ni tadi ialah apa? Awak kena kira tadi ialah cost of sale. Maksudnya, apa-apa yang berkaitan dengan contohnya ialah bahan mentah contohnya. So, semua cost awak kena campurkan terlebih dahululah. Ini nama ni cost So, senarai cost awak campurkan. So, 1000 tambah 360 ialah berapa? 1360. Dan akhirnya, awak tolakkan dengan apa? Closing apa? Closing inventory. So, closing inventory ni contohnya ialah 400. Tolak Dan awak akan dapat berapa sini? Okay, good. 900. Pandai. Yang ini dinamakan apa? Cost of goods sold ataupun cost of sale. Awak orang kata awak tulis dulu. Yang ni nanti saya akan terangkan yang ni. Yang benda yang sama ni saya akan terangkan. Okey. Awak tulis dulu. Ini dinamakan cost of sales. Dah siap salin nanti awak bilang saya. Yang mana salah? Cek tapi bikin saya dah dengar ya. Tolakkan dengan 400. 960 saya terang. Kalau dah siap salin ni, awak sebab yang ni memang sebelum ni saya tak ajar macam inilah.
Lepas ni, so awak kena ingat lah. Ni cost of sale saja, ni cost of sale saja. Dalam kepala awak ini nak mengira cost of sale. Belum lagi yang atas tu sales kan kat atas lagi. Jadi awak kira cost of sale dulu. Cost barang dijual lah. Cost barang dijual. Ataupun COGS, cost of goods sold. Ataupun COS, cost of sale. Ni sama je. Easy lah dua dia. Ini yang dia punya susah ni. Yang paling susah ni dapat ni. Untuk chapter ni. Sebab tu saya kena tegangkan lagi. So, saya nak respon. Awak dah siap salin tidak? Bukannya siap faham tau. Okay dah yang ni kalau ni awak akan lebih mudah faham lah. Ni yang tadi yang saya katakan cost of goods sold, cost of sale ni. Okay, ini contoh cerita lah. Saya ceritakan kat awak. Yang warna apa masuk ni. Apakah masuk tulisan, color ya. Ada panah. Yang ini ialah awak nak kira apa? Cost of goods sold ataupun cost of sale. Bagi satu-satu production. Ataupun aktiviti perniagaan. Jadi kita nak mendapatkan gross profit ialah kalau awak ingat balik how you to get gross profit. Gross profit is net sales minus cost of goods sold, cost of sale. Then you get gross profit. But for cost of goods sold, they have their own formula. It's very technical formula. So no need to read because of yang ini kalau awak pandai, awak boleh hafal tu. Ya? Saya ni dah hafal sangat lah, ya. 20 tahun yang awak hafal. Jadi contohnya awak pembekal motosikal. Awak tengok, awak bayangkan yang awak ni menjual motosikal. Motor. Contohnya awak kat daerah mana? Baru contoh. Ataupun di taman Ibu Amin lah kan, dia ada satu kedai yang jual motor. Ingat awak cuba bayangkan ada satu kedai Cina ke, kedai jual motor, banyak motor kat situ. Dan sebenarnya motor tu dia buat tidak, bukan dia buat dia beli daripada pembekal Honda, Yamaha, Ducati, Itali dan sebagainya. Jadi yang ini, yang motor yang ada dekat show house tu, showroom tu, itu ialah itu adalah yang berkaitan dengan cost of goods sold. Maksudnya barang untuk dijual kan. Jadi ni contohnya motor pada awal tahun ni, boleh ingat ni awal tahun ni, beginning of the year, opening stock. This is yang ini semua stock gambar motor. This is we assume as a stock. Our stock is consists of motor. Motor can be so many motor, a number of motor. Alright, so this is happen on beginning of the year, 1st of January. Now is November, right, or December. Then you have to remember what was happened on January, 1st of January. Alright, 1st of January kita ada stok. So hari pertama tu kita ada stok yang belum terjual. Ni lah 4 biji. Dia pada awal tahun 4 biji yang belum terjual. Ingat tulis sikit dalam buku awak tu kan. Yang ni adalah 4 biji, 4 unit motor not been yet sold. Alright, this is considered our opening inventory. Apa yang awak faham tentang inventory? Inventory maksudnya barang yang belum apa? Yang belum terjual. Awak tulis situ Inventory, what is the meaning of the inventory? Inventory is the product is not being sold yet. Alright. So this is inventory. Kita belum jual. Ada dalam store. It's still
located in the store. Okay, not yet sold. Tak terjual lagi. Mestilah pada awal tahun mesti ada yang tak terjual. So kita record every year end or every opening stock, setiap tahun, awal tahun, akhir tahun, kita kalau sebagai peniaga, awak tulis sikit, you as a businessman, you need to calculate your inventory, your stock at every start of the year ataupun first day of the year, 1 Januari lah ataupun 31 Disember, hari yang sama, walaupun 2 hari yang berbeza, tetapi pada hujung tahun dan awal tahun. Jadi pada awal tahun dia punya stok ialah sebanyak 4. Lepas tu awak ingat opening stock awak campurkan, ingat tadi opening stock awak campurkan apa tadi formula dia. Yang awak salin tadi opening stock campur dengan apa? Purchase kan? Pandai. Purchase, right? Kita belilah. Kita beli motor. So, you bukannya you beli motor daripada pembekal di Japan ataupun Itali. So, belilah. Beli motor sepanjang tahun. Ini untuk awak kena ingat, income statement lah untuk apa? Tempoh apa? Awak tulis sikit income statement lah untuk tempoh setahun. Ya, untuk tempoh setahun, 12 bulan. So, our income statement is covered for any operation, revenue and expenses. Revenue and expenses. Revenue dengan apa? Dengan expenses. Awak ingat tak? Kita ada 5 elemen. Revenue dengan expenses sahaja dalam profit and loss. Alright? Okay. So, kita akan tolakkan bila kita dah ada opening inventory dan awak beli barang, beli stock daripada overseas. Awak beli banyak ni, awak beli motor. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Ni awak beli juga walaupun pangkal. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 awak beli, purchase. Tapi ada satu ketika tu, pada satu tempoh tu, tak kira lah bulan Februari ke Mac ke, ada satu motor tu kita dapati dia rosak ataupun dia boleh kelaskan sebagai motor yang lengkap lah. Mungkin dia punya apa tak ada, seat dia tak ada ke, ya, ataupun dia punya engine tak ada. Beli engine tak ada, tayar tak ada, start dia tak ada. So yang ni kita dianggap sebagai apa? Kita pulangkan balik. Kita apa? Pulangkan balik. Pulangkan balik. Pulangkan balik. Kata mak saya tu, pada akak saya lah, dia jaga anak dia lah, anak orang. Pulang balik bising. Dia gurau. Bising-bising ni, pulang ke mak dia. Selalu aku sebut gitu. Macam ni kalau contohnya, motor tu tak cukup sifat. Okay? Tak ada apa tadi? Beri contoh, motor tak cukup sifat apa? Kurang apa kurangnya motor tu? Sifat? Daya. Saya beri contoh, setiap tahun mesti ada kelakar. Daya tak ada lah, horn tak ada lah, cermin tak ada, enjin tak ada, tinggal rangka je. Dia tak cukup sifat, dan awak pulangkan. Awak ada hak pulangkan kepada pembekal. So, ini yang dinamakan awak tolakkan, purchase, tolakkan return inward. Sebab dia
Bukan, bila awak tolak, ia bukan kos kita lagi kan. Lepas itu, bila awak nak dapatkan motor tersebut, awak kena bayar kan. Awak kena bayar apa-apalah yang berkaitan dengan awak nak dapat motor tu, macam-macam kena lebih charge ni. Import duties, purchase, insurance, carriage inward. Apa maksud carriage inward? Tuliskan sikit. Carriage inward. Ini maksudnya kos kapal. Kos pengangkutan masuk lah. Contohnya kos kapal. Charge lah. Lagi apa? Container. Lagi apa? Lori. Kalau pada overseas lah. Kalau pada dalam, mungkin container saja. Kos pengangkutan dia. Sebab awak nak bawa masuk ni motor tu. Dan awak kena campur semua tu. Warna kuning ni awak kena campur opening inventory, campur purchase, campur semua ni, campur kos-kos dia. Yang ni tolak Yang saya kata warna merah ni tolak sebab dia kita dah pulangkan. Last kali yang tadi kita ada 4 inventory, 4, dan pada akhir tahun kita tinggal hanya 3 yang belum terjual. Yang ini 3 ni belum terjual. Yang lain ni semua dah jual ni. Ni semua dah jual. This is all been sold. Yang ni dah jual. Saya tandakan apa dah jual. Tandakan semua right. Tandakan bintang dah jual. Okay. This is all motorcycle have been sold during the year. Then yang balance yang tinggal ialah pada 31 Disember. Yang ini semua kos ni. Boleh Yang mana kuning, ia adalah kos. This is all yellow color is cost. Dan yang tinggal ini ialah bukannya kos sebab kita dah pulangkan. Dan satu lagi, dia berlaku pada sepanjang tahun ini semua kos. Tapi pada hujung tahun ada lagi baki yang tak terjual. Yang ini awak dah masukkan semua ni awak dah masukkan. Okey? Yang motor-motor ni awak semua dah kira tadi. Semua dah kira Lepas tu ada yang belum terjual sebab awak belikan dalam satu resit. Saya nak beli untuk setahun ni, saya nak beli banyak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 buah motor saya nak beli untuk bekalan setahun. Tiba-tiba pada pertengahan tahun ada satu rosak dan satu lagi tak cukup sifat dan ada 3 yang belum terjual. So belum terjual ini tidak dianggap sebagai kos sebab tu kita kena tolakkan. You have to tolakkan closing inventory. Kenapa? Kita dah campur semua ni kos ni. Dah beli kan 14 biji kita dah beli. Satu biji 1000 ya. Kita dah beli ataupun satu biji murah sangat 1000. Boleh lah 14,000 lah awak dah modalkan lepas tu awak jual lah. So dalam yang terjual ialah semua ni lah campur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 juga yang terjual. 14 dah terjual. Tetapi satu ni dah rosak tak bersifat. Dan 3 ni tinggal baki. Sebab tu awak kena tolakkan dengan 3. Awak dah beli semua ni. Awak dah beli semua sekali termasuk yang belum terjual ni. Dan awak kena tolak balik closing inventory. Ya. Awak kena tolak balik closing inventory. Okey. Sebab itu awak dapat cost of goods sold di mana opening inventory campur dengan purchase, tolak dengan return outward yang merah ni, campur dengan claim for duties, purchase, insurance, carriage inward, tolak dengan last kali sini awak dah kira semua sekali awak dah kira ni, last kali baru awak ini semua awak dah kira semua ni, lepas tu baru awak tolakkan dengan apa, semua ni awak dah kira dah ni pun dah termasuk ni pun semua ni awak dah kira. Dan bila ada opening inventory baru awak tolakkan. Sebab tu awak kena kira dulu yang kat sini baru akhirnya awak tolakkan. Kalau kita boleh tengok yang saya buat tadi tu. Okey, yang saya buat tadi tu.
Yang ni. Yang awak buat juga tu tak? So, semua ni, overthinking inventory, awak campurkan semua cost. Dah dapat campur, barulah awak apa? Last kali baru awak tolak. Okay? 400 ni. Dah kira semua cost. Last kali baru awak tolak. Yang tak terjual ni, closing stock. Okay? Sebab tu formulanya ialah ni formula dia. Cost of goods sold sama dengan apa? Cost COGS sama opening inventory campur dengan purchase purchase tolak return inward, campur yang kemudian import duty, purchase insurance, charge carriage inward, and then last awak dah campur semua, barulah tolakkan dengan apa? Closing inventory. Okey, saya buat dalam bracket tu. So, selesaikan dalam bracket yang bracket yang ada tanda ni lah. Tu. Ni tanda ni. Okey. Jadi lepas tu asalnya ialah awak dapatkan dia punya sekejap saja. Ini amat susah yang ni. Ni ada dalam buku surat berapa ni? 88. Okey. Jadi ini yang dia punya asas Ini adalah apa? Boleh tak minta tolong? Yes, pandai. This is a basic format yang dalam ni tak ada lah. Tak ada return outward ke, tak ada carriage inward juga. Tak ada outward semua. Basic yang kata tadi. Asas dia. Kalau boleh awak salin. Tetapi jangan salin dulu, saya terangkan. Yang pertama ialah sales minus apa? Cost of sale. This is a cost of sale. Opening stock ataupun opening inventory. Campur semua. Lepas awak tolakkan closing stock, awak akan dapat yang ni adalah 200 ni ialah cost of sale. Awak ingat tak? Sales minus cost of sale, awak akan dapat apa? Gross profit. Lepas tu, yang ni dah kalau dah buat ni dah sekira daripada 10 markah dah 8 markah lah per 10. Yang ni baru 2 markah lah. Tolakkan dengan other expenses. Ingat tak? Kita punya profit and loss dah terdiri daripada apa? Revenue dengan apa? Revenue dengan expense. Pandai. Jadi ni kalau saya boleh kata, saya tanda right itu expenses. This is expenses. This is expenses. And other expenses, kita detailkan other expenses yang lain. Kita boleh ambil kira lagi. Contohnya rent, electricity, telephone, insurance, legal fees, salaries and stationery. Jadi awak cuba salin sekejap boleh tak? Awak cuba salin. Net profit ialah 2,000 tolakkan 200, awak akan dapat apa? 1,800. Macam mana dapat 200 ini? 900 tolakkan dengan closing stock. Awak akan dapat gross profit adalah 1,800. And then after that, you have to minus the other expenses. So the detail of other expenses is include rent, RM200, electricity, 50, telephone, 35, insurance, 40, legal fees, 100, salaries, 900, stationery, 50. Then you have to calculate all these other expenses, total up, total A, and you can get it. So use your calculator, then your other expenses will accumulated, or the total of other expenses is 1375. Okay. Kita ada gross profit 1800, 1,800, tolakkan dengan other expenses 1375, awak akan dapat net profit. Net profit formula dia adalah apa? Cuba salin. Net profit sama dengan gross profit tolakkan dengan apa?
tolakkan dengan other expenses. Okey. Alright. Tolak. Untung nak dapatkan net profit, tolaklah dengan expenses sebab belanja ni kan mengurangkan apa? Mengurangkan untung kan. So expenses semua should be tolak lah. Kena tolak lah. Ya. Yeah? So kena tolak 1008 tolakkan dengan 1375, awak akan dapat net profit. Okey. Dapat 425. Kalau awak nak salin dan kita cuba buat latihan ni. Muka surat 103 tu boleh tak sekejap? 103. Kita buat sama-sama lah senang ya, sebab nak cepat sikit. Kita buat sama-sama Jadi kita ada masa lagi setengah jam. Yang ni saya akan buat 10 minit. So aktiviti 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 4.4 ni 4.4 ni buat sendiri boleh tak? 4.4 muka surat 89 tu buat sendiri boleh kita buat yang soalan muka surat ni. Saya tengok buat soalan. Aktiviti 4.4. Exercise 4.4 muka surat 102. Boleh tak? Tengok siap. 102. Okey. Saya buat sebelah dia lah Okey. Mula-mula kita cari sales dulu. Sales lah ni boleh tak Sales ni, ini adalah purchase boleh tak? Ni sebelah kiri purchase, sebelah debit kan? Purchase 38,000 dan sale adalah apa sale? 57,640. Okey. Jadi kita akan buat sale dulu. Sales. Saya guna pen merah lah, nampak sikit. Awak pun boleh padam nanti kalau salah. Jadi sale berapa? 57,640. So awak tandakan sini. Tak pun awak gariskan lah. Okey. Supaya dia tak perlu masuk lagi Dah. Tak payah write lah. So hari ni. Lepas tu tolakkan dengan ada tak return inward Tolakkan dengan return inward. Berapa return inward? Buat sekarang awak buat sama ditolakkan return inward. Tolakkan dengan berapa?
280. Cuba tolakkan berapa? 57640 tolakkan dengan 280. Dapat berapa? 57. Pandai. Okay. Jadi awak belah garis. Boleh garis maksudnya tak payah tengok ya. Lepas tu ada lagi tak ada. Lepas tu awak tolakkan dengan apa? Cuba kali lain cos of cost of goods sold. Sebutnya tulisan maksudnya opening inventory ni 1 Januari kan. Jadi opening inventory ataupun opening stock. Saya buat ringkas saja petaan dia. Lah 5, 4, 2, 0. Awak nak kira cost of goods sold tau. Saya gariskan dah. Settle. Lepas opening inventory awak campurkan dengan apa? Ingat tak? Dengan purchase. Purchase berapa purchase? Purchase berapa? 38 5 2 0 Alhamdulillah. Okay, sorry. Situ. Jangan. Sen. Saya boleh inventory kolom 1 ni. Okay. 5, 4. Purchase tolakkan dengan apa ni? Purchase tolakkan dengan return outward 500. Tolakkan dengan 500. Okey. Sebab tu saya padam. Bukan tak payah tanda right lagi dah. Sebelum ni saya tanda right. So tolak 500. So akan dapat berapa? 38 020. Okey, pandai. Ada lagi tak? Tak. Kita ada yang lain ada tak? Apa dia? Carriage apa? Carriage inward. Sorry tulisan saya 350. Okey. Padamkan. Lepas tu duties on purchase 1270. Okey. Dah tak ada lagi. Yang lain masukkan dalam bukan kat sini lah. Sebab kita belajar setakat ni lepas tu awak jumlahkan jumlahkan. Jumlahkan awak apa ni? Ni jumlahkan Ni pun awak ni dah garis kan. Jumlahkan yang inilah. 1, 2, 3, 4 ya. Berapa? 5420 tambah 38020. 45 pandai 45060. Lepas tu jangan lupa ini pelajar selalu terlupa, iaitu stok yang ni. Okey. Ni stok akhir 7530. Okey. Tolakkan dengan closing
stock ataupun closing inventory sebanyak berapa? Tolakkan dengan 7, 5, 3, 0. Okey, awak akan dapat berapa ni? 3, 7. Jadi awak tolakkan kos awak usul ialah sebanyak yang ni lah. 3, 7, 5, 3, 0 dan awak akan dapat sini. Awak tolakkan ni net sale kan? Net sale minus cost of goods sold sama dengan apa? Gross apa? Gross profit. So awak tolakkan lah. Atas tolak bawah ialah berapa? 3, 7, 5, 7, 3, 6, 0 tolakkan dengan 3, 7, 5, 3, 0. Awak akan dapat sini gross profit ialah 19,830. Ni awak salin lah. Boleh ke tidak? Kalau agak tak. Kalau agak, ni rasa sempat lah kita ada lagi setengah jam untuk kita ambilkan balance sheet pula. Okey. Jadi kita dah, yang ni mohon supaya jangan garis dulu lah sebab dia ada nak gunakan dalam balance sheet kat bawah ni. Tapi yang ni awak boleh potong. Stok lah dipotong tadi kan. Yang lain kita boleh siap lah ni. Okay, siap ni, siap lah. Nanti kita ada buat adjustment untuk next class tu. Ya. Harap minggu depan pun tak boleh habis. Minggu 1 tu. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Seterusnya kita nak buat balance sheet. Okey, yang ni awak dah salin belum? Cuba salin dulu. Ni segala salin lah, sekejap. Nanti malam tu nanti Ramazik ke siapa, Yusra ke, untuk saya beri jawapan yang ni lengkap lah. Okey. Nanti kata terlupa pula. Kita ingat mengingati lah. Malam masih pukul 10 tu saya masih boleh lagi. 10:30 malam boleh lagi lah. So, kena ada ketua lah. Macam Mazik ni kena nanti ketua untuk ni lah. Untuk ingatkan lah. Kalau semua ingatkan mampu saya. Kita ada 200 pelajar kan, mati saya. Seorang je lah bantu. Ingatkan saya akan masuk dalam WhatsApp group. Okey, dah ya? Dah belum ni? Okey, baik. Ni yang terakhir. Okey. So, saya ingatkan lagi, kita nak kira yang ni agak susah. Awak kena hafal lah. Cost of goods sold ialah opening inventory campur dengan purchase, tolakkan dengan apa, return outward, campur dengan carriage inward yang ni. Yang tu yang awak garis, yang ni. Kalau boleh yang ni awak gariskan. Nampak lah dia punya ni. Okay? Dan kalau boleh nanti sekejap saja untuk saya buat dia punya mapping dia lah ya. Hijau. So yang ni lah, sale kan. Ni sale. Okay. Lepas tu return inward, kat mana return inward? Sini. Lepas tu opening inventory, mana opening inventory? Sini. Okay. Alhamdulillah. And then carriage inward. Sini. Duties on purchase. Sini. Okay. Return outward. Kadang-kadang awak tak pasal return outward. Sorry. Dah tadi. Carriage inward. Alright. Return outward, sorry. Return outward kat sini ya. Return outward. Okay. Lagi apa? Duties on purchase dah. Bagi belum ni. Purchase. Semua ada ni tau. Yang bagusnya, semua ni memang kena wajib, semua ni kena pindah. Yang lainnya masuk dalam ada lagi. Okay, ada lagi sebelum balance sheet ada. Hampir terlupa Yang ini saya akan, kalau boleh saya ingatkan Mazik
untuk saya yang whiteboard ni, untuk saya ni lah. Untuk saya beri awak lah. Okay. Saya terlupa. Saya betul-betul terlupa. Ada lagi yang awak belum masuk, iaitu untuk dapatkan net profit kan. Okay. Okay. Jadi saya kekalkan kat sini. Cuma awak guna ni boleh guna awak punya buku tu. So kita akan ingat kita ada campur dengan other income. Yang tadi adalah income pertama, ada revenue, ada income ataupun ada apa? Ada revenue. Maksudnya hasil lah. Okey. Ada income lah ataupun ada revenue, boleh tak sebab dia tak muat. Ada income kita ialah pendapatan lain. Ada perkataan receive receive. Apa? Awak tulis boleh tak tulis sikit receive. So kita ada rent receive. Berapa? Rent receive. Ini kolom kedua Rent receive ialah 3460 macam ni 3460 ni 34 awak gariskan. okey. Lagi apa yang rent receive lagi? Ni discount receive ni. Discount allowed, discount receive ni. Discount receive ialah berapa? 110. Discount receive 110. Okey. Ada tak perkataan receive lagi? Pandai. Commission receive. Berapa? Commission receive 1880. Sini gariskan. Okey. 1880. Ada tak lagi yang receive ni? Tak ada. So, maksudnya pendapatan lain lah. Awak dapat duit daripada pendapatan lain 3460 tambah 110 tambah apa? 1 commission receive apa? 1880 So dapat berapa sini? 5450. Lepas tu awak campurkan ni, boleh tak? Awak campurkan. Kerana ia adalah awak dapat positif lah. Awak campurkan. So semua revenue awak campurkan, expenses awak tolakkan. Ingat revenue awak campur, expenses awak tolak. Awak campurkan boleh tak? 19830 tambah 5. Jangan risau, saya akan beri jawapan lengkap ni. Tambah 5450. Dapat berapa ni? 19830 tambah 5450. 25 25280. Yang ni tak ada, ni tak payah, ni abaikan nama dia, tinggalkan saja. Bukan abaikan, tinggalkan sebagai kosong, sebagai dia tak ada, dia apa tak ada. Memang kita format dia. Lepas tu awak tolakkan dengan apa?
Lepas tu awak tolakkan dengan other apa? Other expenses. Okey. Okey. Ada expenses kita terdiri daripada apa? Ada expenses kita terdiri daripada apa? Yang sebelah debit semua belanja-belanja kita. Cuba awak tengok. Saya akan garis-gariskan Saya akan gariskan manakah dia punya ni. Jadi kita dah garis tadi 110 dah Discount receipt dah. Lepas tu apa lagi yang kita belum masuk? Expenses, advertising. Nanti saya buat kan 4,500. Salaries 3,420. Office expenses 2,810. Ada lagi tak? Ada lain tak? So kita ada apa? Advertising, salaries dengan office expenses. Okay. So kita akan masukkan di bawah apa ni? Kat sini lah. Ada expenses kita terdiri pada apa tadi? Ada expenses. Awak buat sama-sama dengan saya. Apa tu? Ada expenses kita advertising. Berapa ribu advertising? Advertising ialah 4,000 apa? 4,500. Lagi apa? Salaries. Ini semua markah tau. Walaupun 3, 4, 2, 0. Ini semua markah. Ada lagi tak? Advertising, salaries, office expenses Office expenses ialah 2,810. Yang lain masuk dalam balance sheet asset ataupun liabilities. Okey. Dan yang ini untuk profit and loss hanya apa tadi? Revenue dengan apa? Pandai. So campurkan other expenses berapa? Campurkan 4,500 tambah berapa? 3,420 tambah 2,810. Dapat berapa sini? 10,730. Okey. Ataupun letak kat sebelah dia lah. Sebelah dia. 10,000 campurkan ni semua dapat apa? 10,730. Selepas itu awak kena, daripada atas tu awak kena tahu, tolakkan awak akan dapat sini yang dinamakan apa? Net profit. Net profit kita cuba jumlahkan dapat apa? 14,550. Okey. Saya akan terus kepada balance sheet. Ini begitu cabaran bagi saya. Jadi sambil-sambil tu awak tuliskan nama awak. 11. Kita terus sahaja apa? Habis kelas. Okey. Dan kita terus habis syllabus. Okey. Okey. Kita sambung untuk balance sheet. Kita sambung untuk balance sheet. Okey. Cuba awak tengok muka surat. Saya dah terangkan jenis-jenis aset semua, current asset, pusat satu-satu Asset kita daripada apa? Fixed asset, current asset, dan satu lagi liabilities dengan long term liabilities. Okey. Jadi yang balance sheet ni, kalau awak nak tahulah, awak buka muka surat 93, 94. Itu rasanya saya ada silap typing error. Saya akan buat semula. Okey. Saya akan buat semula cantik-cantik lah awak tahu tadi kan net profit apa tadi? Hello. Net profit ialah 14, 5. Yang ni awak kena tandakan
Yang ini awak kena masukkan, awak tulis sikit, 14,550 nanti, tulis 14,550 masukkan nanti data yang 14 net profit ni. Ini net profit masuk dalam balance sheet nanti. Dia akan dipindahkan dalam balance sheet. So kita akan terus kepada format balance sheet. Dalam masa 10 minit ni, kejap saja. So kita ada balance sheet ataupun apa nama dinamakan financial statement. Financial position financial position ataupun apa? Balance sheet at 31 Disember contohnya. Okey, ini senang saja. Ini paling senang Okay, ini yang paling senang berbanding dengan P&L sebab dia dah masukkan saja dia punya ni. So dia ada format dia lah dia ada format dia. Muka surat 98 tu. Format dia muka surat 98. Saya dah masukkan dalam WhatsApp group awak tu. Dan asas dia gini asas dia ialah kita 98 kita ada non-current asset. Okay. Non-current asset ataupun apa? Non-current asset ataupun fixed asset iaitu kita ada apa? Fixtures and fittings. Kita tengok muka surat 94 Fixtures and fittings. Yang ni format lain, format terbaru saya beri ni. Features and fittings ialah 3,000. Boleh. Lepas tu ialah apa? Inventory. Bukan. Itu non-current asset. Lepas tu kita ada current asset. Okey. Ini satu lah tentu. Ini current asset yang kita terdiri daripada apa? Inventory. Kat sini kita settlekan current asset dulu. Iaitu yang ni format lain awak buat kat bawah buku tu. Betulkan saya ada tersilap situ. Itu format lama. Account receivable ialah 15,100. Okey. And then yang kedua ialah apa? Cash. Cash kita ialah 200. Jadi awak jumlahkan, awak akan dapat apa sini? Awak settlekan current asset dulu 15,100 tambah 200 ialah 15,300. Lepas tu tolakkan dengan current liability. Current liability kita ialah terdiri daripada apa? Current liability kita terdiri daripada tak ada pula tak ada, kosong lah. Kosong. Kalau ada awak tolakkan. Dan sekejap. Lepas tu awak jumlahkan ni. Ni berapa? 15,300. 15,300. Dan awak jumlahkan. Samakan. Awak akan dapat apa ni? 3,000 tambah 15,300 berapa? 18,000.
300. Yang ini ialah fixed asset campur apa? Current asset tolak current liability. Ya. 3,000 campur inventory current asset, inventory current liability kosong dapat 18,300. Okey. Hampir siap ni. Lagi 8 minit. Begitu cabaran kat saya ni. And then awak tolakkan dengan apa? Tolakkan dengan awak di sini finance by Oh, inventory So finance by kita ada apa? Finance by so kita ada capital 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 kita berapa? 9,100. Kalau ada net profit, adalah net profit. Tapi kat dalam buku ni tak ada. Net profit sebenarnya awak ambil daripada boleh tak yang ni? Boleh sikit. Net profit ambil daripada mana? Profit and loss yang awak kira tadi. Yang ni lah. Tapi yang ni untuk soalan lain. So net profit dia kosong. Kosong. Kalau ada withdrawal pun, tolak withdrawal. And then tolakkan dengan long term loan. Campur dengan campur ini awak kena hafal. Dia punya format ada dalam muka surat 100 tu ya. 100 tu ya. 101 pun. So campur dengan long term loan ialah berapa ribu? Capital 21,000 silap. Capital 21,000 saya tersilap buat. Tapi ni 21,000. Dan campur dengan apa long term loan. Okay. Long term loan ialah berapa ribu? 9,100. Okay. Jadi berapa sini? Pictures and fittings. Sekejap. So saya tertinggal tadi. Saya tertinggal account receivable So yang ini awak akan dapat sini berapa? 30,000. 30,100. Jadi awak nampak tak balance kan? So saya tertinggal tertinggal account receivable. Okay. Account receivable dia kat sini kat nombor 3 ni saya tertinggal. Jadi saya padam sini So ni asas dia, ni asas. Account receivable.
berapa ratus? Saya tertinggal debtors sebanyak 5,000. Jadi sini dah menjadi, saya betulkan, awak campurkan semua ni, awak akan dapat ialah berapa? Campur semua ni 15,100, 20,000, 20,300. Jadi campurkan 20,300 campur dengan 3,000. So, saya betulkan semua ni lah. Ada yang saya tersilap. So, yang ni saya sebab yang tu tersilap. So, saya betulkan semua ni. Yang ni yang silap. Okay. Features and fittings pun tersilap. Dia sebab tak nampak yang sebelah tu. Features and fitting 5,000. Betul kan 5,000. Lepas tu inventory lah 6,800. 3,000 sorry. Dah habis. Buat masa ni. 3,000. Lepas tu inventory inventory 3,000 and then account receivable RM6,800, cash 200 dan bank bank sebanyak berapa? 15,100. So awak akan dapat sini jumlah dia, campurkan semua empat-empat ni 3,000 juga. Campurkan dengan 3,000 campurkan dengan 6,800 tambah 15,100 tambah 200. Okey. 3,000 tambah berapa? 200 tambah 6,800 tambah 15,100. Dapat berapa? 25,000. 25,100. Okey. Jadi yang ini awak padamkan, awak jumlahkan. Awak akan dapat berapa? Campur 5,800. Ini apa 5,000 features and fitting 5,000 5,000 tambah berapa? 25,100. Awak akan dapat apa? 30,000. 30,100. Cuma rasanya yang ini format saja kat buku pun boleh diterima. Cuma awak betulkan sikit boleh tak? Saya tersilap sebab apa ni, buku tu saya silap, buku ni memang buku silap saya ni. Yang ni saya akan betulkan ni saya akan betulkan. Okey. Ni sangat-sangat silap lah. Terlalu silap. Okey. Jadi format dia ni lah. Nanti saya akan beri yang cantiknya boleh. So yang ini 5,800 campur dengan, jadi yang ni lah capital campur net profit campur long term loan yang ni dapat 30,100. Asasnya ialah apa? Asasnya ialah fixed asset campur dengan current asset tolakkan dengan current liability sama dengan capital campur dengan long term loan. Ini asal dia. Dia mesti balance. Okey, dah pukul 11. Jadi awak tulis nama awak
nanti saya akan beri ni lah. Saya akan beri yang ni. Okey. Nama awak tulis dan kita dah habis masa. Dan awak cuba buat, boleh tak? Cuba tengok muka surat, tulis sikit. Muka surat, tulis sikit, okey. Last sekali Kawan pada isyarah yang dapat kelas awak ni. Muka surat 98, format dia. Format 98, page 98 dengan 96. Dan contoh muka surat apa? Page 100 dengan 101. Itu contoh boleh. Contoh jawapan. Dan awak cuba buat soalan exercise exercise 4.4 dengan 4.5. Ini awak punya quiz lah. Kena hantar lah belum kelas ni. Ni paling penting so yang ini awak baca dan buatlah. Yang ini awak cuba buat jawapannya. Okey. So rasa tu saja. Awak tulis nama awak. Lepas tu awak boleh ni lah. Awak boleh left group kelas ni. Bukan saya tu sebab awak ada kelas. Okey. Sebab awak kelas. Sebab awak ada kelas. So you have to move to your class. Alright. Saya akan beri semua maklumat ni pada awak. Okey, bye-bye. Jumpa lagi. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.